dapat ilham. Dia tahu tu, maksudnya bukan Nabi lah. Mamak je. Okey, clear. 13 lah. Ini kali yang ke-13 forum musikal. Ramai yang dah tiru dah di Malaysia ni. Kami pun ambil juga tahun lepas dalam karnival di Akademi Darul Ifta. Kami buat forum bermusikal juga bersama dengan Intim. Saya sendiri cakap dan dibacakan ayat Quran lah. Tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan dengan kelahiran sampai Nabi wafat secara ringkas. Saya serahkan kepada Imam Muda Hizbur Rahman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال Sesungguhnya Allah telah memurniakan rahmat-Nya kepada orang-orang yang beriman setelah Ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya dan membersihkan mereka dari i'tiqad yang sesat serta mengajar mereka kitabullah iaitu Al-Quran dan hikmah pengetahuan yang mendalam mengenai hukum hakam syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Shadaqallahul a'zim. 1500 tahun yang lepas, lebih kurang. Pagi ini 1445 Hijrah. 1500 tahun yang lepas lebih kurang Rasulullah dilahirkan. Waktu Nabi dilahirkan di sebuah negeri yang namanya Makkah ataupun Bakkah, dalam Quran disebutkan bumi ini 600 tahun tiada Rasul dan Nabi. 600 tahun tiada Rasul. Allah SWT memilih satu pasangan di bumi Mekah, kedua-duanya dari keturunan yang paling mulia di Mekah. Seorangnya bernama Abdullah dan seorangnya bernama Aminah bintu Wahbin. Abdullah ibn Abdul Muttalib, Aminah binti Wahab. Abdullah adik-beradik lelaki 10. Beliau anak bongsu Abdul Muttalib. Sangat dikasihi kerana rajin dan kacak ayah Rasulullah ni. Jadi sejam lah. Rom pertama kan. Saya cuba ringkaskan untuk tahu macam mana nak ringkas. 5 minit lah, 6 minit. Subhanallah, Abdul Muttalib sangat menyayangi Abdullah. Abang-abang semua sayang, sebab adik bongsu ni rajin. Dia yang sedia baju, pergi beli barang di, contohlah, pergi beli barang di market pun dia, tolong basuh pinggan mak ayah pun dia. Abdullah ini dikasihi semua adik-adik. Abu Lahab sayang, Hamzah sayang. Tu abang tau. Abu Lahab, Hamzah, Abbas, Al-Harith, semua tu abang-abang Abdullah, bapak-bapak saudara Rasulullah SAW. Kesemua mengasihi. Wanita-wanita Mekah sering mengejar Abdullah, cari IG, nombor phone. Mereka nak, bila Abdullah lalu, wanita Mekah Abdullah lalu. Rasulullah kan kacak, rupanya ayah dia pun kacak.
Dah kacau baik pula. Allahu Rabbi. Saya tadi tengok Afiq duduk tinggi, saya rendah ke sebab kursi dia, kursi nasib baik lagi. Saya ingat saya rendah sangat tingginya dia kan. Dan abang kata, dah lah tak segak rendah pula. Teringin tengok Rasulullah. Cuma dalam syurga kita semua seronok sebab dalam syurga semua tampan, semua cantik. Semua. Maka berkahwinlah Abdullah dengan Aminah. Ceritanya panjang. Aminah ni pun satu wanita yang mulia, dihormati, berketurunan mulia, keluarganya juga keluarga bangsawan. Setelah berkahwin, Abdullah keluar dari Mekah untuk berniaga. Orang peniaga, orang hebatlah, businessman ayah Rasulullah. Setelah Nabi di dalam kandungan Aminah 3 bulan. Tengok waktu Ustaz. Okay. Nabi dah ada dalam kandungan Aminah binti Wahab. Abdullah keluar Ibn Abdul Muttalib untuk berniaga. Semua orang tahu kisah ni. Kemudian dalam perjalanan di sana, Allah Subhanahu Wa Taala buat kali pertamanya menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dan keluar, belum balik, bukan belum balik, belum keluar ke bumi, sudah diuji oleh Allah. Baru kita faham sirah. Oh, subhanallah. Rupanya bila faham sirah baru timbul kecintaan. Jadi kasih ke Nabi tu bila pakar dan mendalami sirah, kamu akan kasih ke Rasulullah. Sebab tu ada Tok Guru sebut Rasulullah 2 minit, ayat mata dia turun. Kita pergi Mekah sampai satu tempat, ayat mata turun. Sebab dia tahu sirah. Nabi duduk tanya, rumah Rasulullah di sini, Nabi di baling batu di sini. Dia lalu dia teringat Nabi di baling batu di sini. Seronok. Kena tahu tempat-tempat sirah di Mekah dan Madinah. Pergi umrah, tanya mutawif tu, tak mana, di mana. Maka Allah uji Nabi 3 bulan dalam kandungan, ataupun kalau bukan 3 bulan pun tak ada khilaf di kalangan para ulama, Nabi sudah berada dalam kandungan ketika itu, belum dilahirkan. Ayah meninggal. Setelah cukup 9 bulan, Rasulullah pun dilahirkan di perpustakaan Mekah. Nama waktu tu Syi'b Abi Talib. Kawasan tu nama Syi'b Abi Talib. Keluar Marwah, ambil kanan ke kiri? Keluar Marwah, ambil kanan ke kiri? Banyak balik dah, 6 kali dah pergi umrah kan, 8 kali dah. Kanan, ambil kanan kan ada perpustakaan Mekah tu, bangunan moden. Di rumah itulah rumah Rasulullah, rumah Aminah, rumah ibunya. Di dalam rumah itulah Aminah melahirkan seorang bayi. Kata Aminah, aku melihat satu cahaya yang keluar dari rahimku. Waktu lahir tu nampak cahaya keluar. Cahaya itu sangat terang benderang, menerangi langit sehingga menampakkan hujung istana Kisra. Kata Sayyidatuna Aminah, heran anak ni. Dia heran. Aminah penuh kehairanan melihat tanda 1, tanda 2, tanda 3. Siapa anak ini? Dia melahirkan ketua segala makhluk di dalam alam ni. Ibu tu Aminah binti Wahab, ketua segala makhluk. Rasulullah ketua ke atas Jibril, ketua ke atas Israfil, ketua ke atas Iblis, ketua ke atas semua jin, ketua semua manusia. Rasulullah ketua. Yang melahirkan tu ialah Aminah. Cuma Aminah melihat pelbagai benda pelik dan dia cerita, pelik bayi yang aku lahirkan. Kemudian satu Mekah menunggu kelahiran itu sebab apa? Panjang lagi. Sebab Abdul Muttalib
pernah nazar kalau dapat 10 anak lelaki untuk sembelih seorang. Ketika mengundi keluar nama Abdullah. Waktu mengundi nak sembelih tu keluar nama Abdullah, dia tak mau sembelih sebab Abdullah yang paling baik, yang paling semua yang paling ni. Akhirnya tidak sembelih lah, panjang lah cerita tu. Kemudian berkahwin pula adik yang disayangi ni, adik abang-abang dia, dan anak yang disayangi berkahwin, meninggal pula. Jadi semua orang simpati dengan kandungan Aminah. Maka ditunggu-tunggu kandungan itu. Sebab itu bila lahir saja, orang pergi bagi tahu kepada Abdul Muttalib, atuk tadi, orang Kedah panggil Tok Wan. Atuk tu datang, atuk Rasulullah lah. Abdul Muttalib pegang Nabi masuk dalam Kaabah, tempat yang paling mulia, Baitullah. Masuk dalam Kaabah, dia mendoakan. Mereka sudah beriman dan percaya kepada Allah ketika itu. Kemudian semua bapa saudara seronok. Antara bapa saudara yang seronok ketika itu ialah Abu Lahab. Lebih gembira dari Abu Talib. Abu Lahab, Amr ibn Hisham, dia yang paling seronok bila Thuwaibah al-Aslamiyah, hamba abdi dia wanita, bagi tahu, tuan, anak menakan yang tuan duk tunggu tu lahir dah. Abdul Muttalib namakan dia Muhammad. Seronok, dia kata, kamu merdeka wahai Thuwaibah, kamu bawa berita gembira. Merdeka ni susah sebab dia harga yang mahal. Kamu merdeka. Dan dia menyembelih berpuluh-puluh ekor unta, menzahirkan kegembiraan dia. Makhluk yang paling gembira di kota Mekah dengan kelahiran Rasulullah ketika itu Abu Lahab. Sehingga dia mendapat sedikit kelebihan, iaitu diringankan azab pada setiap hari Isnin. Abu Lahab, dia ahli neraka kekal, tetapi kegembiraan dengan Rasulullah. Bayang, kalau kita gembira dengan Nabi. Jangan maulid bid'ah pula kan, ada kita sambut maulid bid'ah neraka. Ni Abu Lahab, kegembiraan dia pun mendapat manfaat, dikurangkan azab. Nabi pun dilahirkan, disambut oleh seluruh penduduk Mekah. Silakan Napai untuk pusingan yang pertama. Okay, saya akan endangkan sebuah lagu daripada Intim yang berjudul Surat Cinta. Nabi anak yatim sepatutnya. Kelahirannya. Kelahiran Nabi anak yatim. Telah ku terima suratmu yang telah kau utus dahulu, ayat-ayat cinta dari cahayamu menyelimuti seluruh hatiku. Telah ku terima suratmu yang telah kau utus dahulu, berulang-ulang kali di fikiranku betapa kau mencintaiku. Pastinya bila ku merindu padamu, suratmu kan ku baca selalu. Ku harap kau akan menyebut namaku, detikku rindu saat ku baca suratmu. Hidupkanlah hatiku ini selalu dengan kalimatmu, kalimat cinta teragung. Telah ku terima suratmu
yang telah kau utus dahulu. Ayat-ayat cinta dari cahayamu, sesegar murni syurga hatiku. Pastinya bila ku merindu padamu, suratmu kan ku baca selalu. Yang mana? Ni. Ku harap kau akan menyebut namaku. Detikku rindu saat ku baca suratmu. Hidupkanlah hatiku ini selalu dengan kalimatmu. Kalimat cinta teragung. Anak buat elok dah ni. Nombor 2 sepatutnya. Sungguh maknanya cintamu tiada penghujung. Suratmu kan ku baca selalu. Ku harap kau akan menyebut namaku. Detikku rindu saat ku baca suratmu. Hidupkanlah hatiku ini selalu dengan kalimatmu. Kalimat cinta teragung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Shadaqallahul azim. Lagu yang round pertama tadi sepatutnya Nabi Anak Yatim, tapi tak ada dalam list Apek, sebab Apek ni penyanyi. Itu nasyid, jadi banyak ni lah. Itu pun dah tadi macam surat cinta tu adalah nasyid tu daripada kumpulan intim saya. No, surat cinta daripada Quran lah, surat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Quran. Terima kasih. Kemudian setelah Nabi dilahirkan, Nabi pun membesar. Kita tak cerita zaman remaja beliau sebagainya sallallahu alaihi wasallam yang begitu panjang, sampai berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah ketika berusia 25. Waktu berkahwin, Nabi berpindah ke dalam rumah Sayyidatuna Khadijah, keluar Marwah 15 meter. Yang kawasan kawasan Mamar itulah, dia ada batu yang kecil-kecil tu sikit, petak
kecil tu. Tapak rumah Rasulullah. Di dalam rumah itulah Khadijah melahirkan 6 anak. Kecuali Ibrahim. 6 anak lagi, kesemua daripada Khadijah, Ibrahim daripada Sayyidatuna Mariah Al-Qibtiyah. Kemudian setelah berkahwin umur 30-an, banyak peristiwa daripada umur 25 tu. Ada berbelas peristiwa penting. Pembinaan semula Kaabah. Sampai umur 30 lebih, Rasulullah SAW suka bersendirian. Rupa-rupanya sifat duduk seorang diri itu, Nabi nak jauhkan diri daripada hiruk pikuk maksiat di kota Mekah Al-Mukarramah, yang waktu tu setiap rumah ada berhala. Nabi dan beberapa orang ketika itu tak suka dengan berhala. Walaupun dalam setiap rumah di Mekah ada berhala, setiap simpang jalan ada berhala, di keliling Kaabah ada 360 berhala. Dalam Kaabah, atas Kaabah, depan Kaabah penuh dengan berhala. Manusia berzina, minum arak, maka Nabi suka duduk seorang-seorang. Nabi naik keldai, baral ataupun himar, pergi ke Jabal Nur, Gua Hira yang kita pernah mendaki, macam pergi sekali pula dulu. Tuan-tuan pergi asing lah waktu tu kan, kita daki naik. Itulah gunung yang Nabi suka duduk seorang menghadap ke sana kan. Dia duduk berzikir. Nabi solat ikut saki-baki syariat Nabi Ibrahim, 2 pagi dan 2 rakaat. Petang Nabi duduk seorang, Nabi bertanya, ke mana hidup ni? Orang berfikir, Nabi tanya, takkan mati kemudian habis? Tiap hari Nabi tunggu. 30-an Nabi dah start. Nabi balik tunaikan tanggungjawab sebagai ayah, suami. Waktu tu isteri satu, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sampai umur 40, Jibril datang buat kali pertama, berjumpa dengan Rasulullah di dalam gua itulah. Kemudian Jibril kata, wahai Muhammad, kamu pesuruh Allah, utusan Allah. Allah pilih kamu untuk sebarkan Islam ke seluruh bumi. Waktu itu seluruh bumi yang beriman dengan Allah dan percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad, seorang je lah, Nabi Muhammad SAW. Seluruh bumi, tuan-tuan bayang, di Malaysia, di semenanjung Malaysia, di Filipina, di Jepun, di Afrika, di seluruh dunia, seorang. Wahai Muhammad, kamu diarahkan untuk sebarkan Islam ini. Nabi balik 3 tahun Nabi ambil masa berdakwah secara senyap-senyap di bumi Mekah. Nabi pun ajak makhluk pertama yang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nama makhluk itu ialah Khadijah binti Khuwailid di kalangan wanita. Dia tak tolak. Khadijah ni ada ceramah di dalam YouTube, ramai ustaz-ustaz ceramah tentang Sayyidina Khadijah. Tuan-puan dengar tentang Sayyidina Khadijah yang sangat hebat, sehingga Allah tidak mengizinkan Rasulullah untuk bernikah dengan siapa-siapa sepanjang Khadijah hidup. Semua dia dah sediakan. Akhlak Khadijah, ibadat Khadijah, keuangan Khadijah, semua Khadijah lengkap. Tak ada wanita yang melepasi nilai Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sayyidina Khadijah. Kemudian Nabi pergi ke kawan dia, Abu Bakar ibn Abi Quhafah, masuk Islam. Kemudian Nabi panggil anak angkatnya, Zaid ibn Harithah, masuk Islam. Zaid, anak angkat Rasulullah, berkulit hitam. Kemudian Nabi panggil sepupu yang Nabi pelihara dari kecil, iaitulah Ali ibn Abi Talib. Sayyidina Ali ambil masa beberapa hari, kemudian dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian seorang-seorang, Suhail ibn Sinan
Ammar ibn Yasir, Khabbab ibn Arat. Tu nama-nama yang 10 terawal. 10 orang umat Islam atas muka bumi Allah ketika itu. Arqam ibn Abil Arqam antaranya. Mereka memilih pusat aktiviti ataupun markas dakwah ketika itu. Markas dakwah pergi Safa, tengok pintu Safa Marwah. Safa pintu nombor 3 tak silap saya, yang belah kanan tu. Itulah markas Arqam ibn Abil Arqam, rumah beliau, yang Nabi jadikan markas untuk berdakwah secara senyap-senyap 3 tahun. Untuk round yang kedua ni, kita cerita bahawa selepas 3 tahun turun ayat Quran untuk Nabi berdakwah secara terang-terangan. Bayang, waktu tu duk rahsia lagi sebab kerajaan Mekah kerajaan yang tak terima ajaran tauhid. Mereka menyembah berhala, mereka menzalimi, ramai yang menzalimi antara satu sama lain, rampas harta ni, rampas berperang, setiap 2-3 bulan berperang, bunuh kabilah berlawan. Jadi Allah Ta'ala arah, wahai Muhammad, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Itu ayat untuk dakwah terang-terangan. Maka Nabi pun berfikir panjang untuk mengumumkan ajaran ini. Maka Nabi pun naik di atas bukit Safa yang kita duk sa'i tu. Nabi naik atas bukit Safa, Nabi pun memanggil dengan satu panggilan, wa sabahah. Panggilan ini mana-mana Quraisy Mekah sebut, maka bermaksud ada emergency punya keadaan, seperti serangan mengejut. Nabi menggunakan perkataan ini. Nabi kata wa sabahah, wa sabahah. Bila Nabi menjerit dengan perkataan ni, seluruh penduduk Mekah keluar, berimpun di kaki bukit Safa. Dia tak tinggi sangat. Bukit Safa ni memang tak tinggi sangat. Kira Nabi berdiri tu bercakap, yang berimpun di bawah. Dan penduduk Mekah pun tidaklah sampai 10,000 waktu itu. Tak ramai. Jadi Nabi pun panggil dengan panggilan dan seruan itu, semua berimpun di bawah. Ramai pakat berimpun. Maka Nabi pun sebut, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pesuruh Allah. Allah hantar aku, Allah pilih aku untuk mengajak kalian meninggalkan sembahan berhala, untuk kita semua menyembah Allah wahdahu la syarikalah, tidak menzalimi di antara satu sama lain. Nabi panggil keluarga dia, wahai bani sekian, wahai bani sekian, wahai bani sekian, aku peringat kepada kalian. Ini yang kita kena buat. Sebab tu ada grup family, hantar. Bila hantar tentang kewajipan solat, hantar tentang kewajipan puasa Ramadan, niat, wahai Allah, ni dakwah aku untuk keluarga aku. Aku dah bagi tahu. Mereka nak buat, mereka nak lawan, terpulang. Ini dakwah aku. Hantar benda-benda yang baik, kongsikan dalam grup family. Grup sepupu saya pun ada kan, sepupu belah ayah, sepupu mak lah, apa macam-macam, keluarga. Hantar. Maka Nabi panggil ahli keluarga dia dan penduduk Mekah semuanya. Nabi kata, ini dakwah dan sebagainya. Kesemua penduduk Mekah ketika itu, yang hamba abdi, merdeka, yang kaya, yang miskin, laki-laki, perempuan, kanak-kanak, orang tua, orang dewasa, semua datang. Sebab Nabi gunakan perkataan situasi getir tu. Jadi semua datang berimpun. Rupanya Nabi nak beritahu suruh tinggal sembah berhala, suruh tinggal sebagainya. Manusia yang pertama sekali bercakap, nombor satu bercakap ketika itu adalah bapa saudara Nabi yang dulunya mengasihi Rasulullah. Tapi bila Nabi panggil emergency, nak sebut kata dia pesuruh Allah, Abu Lahab panggil Abu Lahab, kata celaka kamu Muhammad. Tabban laka sa'iral yawm alihadha jama'tana. Itu ayat yang dalam sirah. Dia kata celaka kamu Muhammad. Rupanya hak ni tujuan kamu panggil kami semua. Buang masa, merepek. Dia memaki hamun Rasulullah dengan perkataan celaka. Tertulis nama dia, Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Macam mana? Bayangkan perempuan sekalian, tuan-tuan semua, nama
terpahat dalam Al-Quran dengan kutukan. Maka Abu Lahab pun kata, jangan ulang wahai Muhammad, jangan ulang, jom balik. Dia pun ajak. Nabi dah selesaikan tanggungjawab dia. Dan ketika itu bermulalah ekspedisi dakwah secara terang-terangan. Nabi berdakwah, Nabi pergi, bukan setiap hari Nabi berdakwah pagi sampai malam, buat kerja macam biasa. Tapi waktu-waktu lain tu Nabi berdakwah, dan Nabi menerima tentangan yang begitu dahsyat. Kerajaan Gubal ini dan sebagainya. Kerajaan Mekah ketika itu ambil keputusan yang keras kepada dakwah Rasulullah SAW. Dan kita teruskan dengan persembahan daripada Apek seterusnya. Bismillah. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedang diriku insan biasa. Lagi azab dan siksa yang ditanggung. Wujud Tabiat yang mana? Hati dan jiwa okey. meluahkan rasa Ambil dua-dua tak cinta apa. membara. Elok. Di dalam pujian ucapan selawat, tanda perhargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya. Moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta. Rinduku padanya tiada terkata, nanti kala daku di taman syurga. Ya Rasul, ya Habib Allah, ya Rasul, ya Habib Allah. Adakah cinta Allah yang esa, kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya. Moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta. Rinduku padanya tiada terkata, nanti kala daku di taman syurga. Ya Allah, kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah kami jual kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan serta rahmat-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz Mahmudah Hizbu berkaitan dengan ujian. Maka ketika menyebarkan Islam, Rasulullah dibantu oleh para sahabat radhiyallahu anhum, akan tetapi tiap-tiap hari diuji. Ada yang diikat kaki dan tangan seperti Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Ada yang dibawa ke tengah panas, kemudian diletakkan batu yang besar seperti Bilal ibn Rabah. Panas negara Arab ni 20 tahun lepas saya pergi umrah haji. 20 ke 2005. Betul lah, lebih kurang 20 tahun lepas. Naik atas bas tu musim panas, kira terjaga lah duduk atas bas tu, sebab aircon dia jadi tak berapa nak rasa sangat. Itu duduk dalam bas, tidur terjaga sebab panas. Kalau duduk di bawah, kalau duduk di bawah lagi lah, lagi panas. Kemudian antara yang diseksa satu keluarga, ni baru okey, tadi dia humming. Antara yang diseksa satu keluarga ialah keluarga Yasir. Seperti yang diketahui oleh kita semua, keluarga Yasir ni dia sebab dia bekas hamba abdi, ketiga-tiga masuk Islam. Bukan senang zaman itu nak cari suami, isteri dan anak masuk Islam, sangat susah. Selalunya anak Islam, ayah tak Islam. Ayah Islam, mak tak Islam, anak tak Islam pula, macam tu lah. Tapi kalau semua Islam, itu keluarga yang begitu hebat. Antara 15 yang masuk Islam awal adalah keluarga Yasir. Ranking 15. Ni kita boleh, kalau dalam kitab sirah yang besar-besar, dia akan tulis nombor 1, nombor berapa, nombor 15, nombor 18. Kitab sirah yang besar-besar, dia akan tulis 313 yang menyertai perang Badar, dia tulis semua nama. Tuan-puan nak tengok maklumat-maklumat tu, boleh tengok kitab sirah yang besar lah.
Jadi antara yang masuk awal ni adalah Yasir radhiyallahu anhu, ayah Ammar, ibu beliau Sumayyah dan juga Ammar sendiri. 3 orang ni dibawa keluar satu hari. Bayangkan 3 tiang ni. Satu tiang Ammar, satu tiang Sumayyah, satu tiang Yasir, isi ayah tadi. Selama berhari-hari diseksa 3 orang ni oleh tuan mereka, bekas tuan mereka, Bani Makhzum. Jadi dia datang, diseksa hari pertama, minta keluar Islam, tinggalkan ajaran Muhammad. Ketiga-tiga ahli keluarga ni kekal dengan pendirian untuk terus bersama dengan Rasulullah. Ni ujian untuk pertahan Islam. Kita hari ni 45 tahun dah hidup. Apa dia ujian kita untuk pertahan Islam? Ujian kita kena semayang. Ujian kita kena puasa Ramadan, nak besarkan anak-anak, banyak perangai, lepas tu nak kena pergi kerja. Tempat kerja banyak ujian, banyak masalah, bos garang, bos lepas-lepas cakap. Itulah ujian kita. Para sahabat dulu, mereka ada ujian juga dengan keluarga, tapi dalam masa yang sama untuk mempertahankan Islam. Mereka pun bekerja, ada yang bekerja tukang kayu, ada yang bekerja tukang sekian, ada yang menggembala kambing, ada yang bisnes, ada yang apa. Dalam masa yang sama, selain daripada bekerja dan tugasan harian dalam keluarga dan sebagainya, ditarik, diheret untuk diseksa pula. Nak kekal tak dengan Islam kamu ni? Bayangkan kita duduk di tiang itu, kita yang diseksa, diikat di tengah panas, nak kekal tak Islam kamu? Maka Yasir, si ayah tadi, dipertahankan sampai habis, kemudian dia dibunuh depan 2 orang, isteri dengan anak. Tengok ayah meninggal, lihat ayah meninggal depan mata, orang buat. Bukan aksiden lah. Kalau aksiden pun dah sedih lah. Ni orang bunuh depan mata. Kemudian seksa diteruskan kepada Sumayyah. Sumayyah yang juga diikat di tiang. Sumayyah mempertahankan Islam yang telah pun dihadiahkan oleh Allah SWT kepada diri dia. Dia kata, bahkan aku kekalkan ajaran ini hingga akhir hayatku. Kata bekas tuan dia, kalau macam tu aku bunuh kamu. Lalu disula daripada kemaluan dia. Dia kalau bunuh pancung, bukan kita kata boleh tahan juga, yang tu pun sakit, tapi sekali je lah pancung kan. Disula ni dimasukkan batang kayu tu, disula dari kemaluan Sumayyah sampai ke belakang, ke duburnya, dan akhirnya mati syahid. Sumayyah radhiyallahu anha, kita semua teringin jumpa dengan beliau dalam syurga nanti. Betul tak? Saya bila baca sirah, itulah yang saya terbayang-bayang. Nak jumpa, nak tanya yang ni, nak tanya tokoh ni, nak tanya sahabat ni, apa yang berlaku waktu tu. Maka dinobatkan Sumayyah sebagai manusia pertama yang syahid dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu waktu tu, tak boleh buat apa-apa sebab bilangan baru berapa belas orang. Nabi pun sebut satu hadis yang masyhur. Nabi kata, sabran ala Yasir, sabar keluarga Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Allah dah janji kepada kamu semua satu keluarga syurga. Lepas tu diseksa Ammar, macam-macam lah. Ammar ni diseksa, diselam, direjam dalam air, diletak tengah panas berhari-hari, kemudian macam-macam. Sehingga mereka sebut, kalau kamu tak Islam, aku bunuh kamu, wahai. Kalau kamu tak keluar Islam, kami bunuh kamu, wahai Ammar. Ammar pun kata, aku keluar Islam. Dia tak tahan dah tengok ayah dia tengok mak dia pun disiksa hari-hari. Memang giliran dia kata, aku keluar Islam. Lalu dia bebaskan. Lalu dia pergi kepada Rasulullah dalam keadaan menangis teresak-esak. Dia kata, ya Rasulullah, hatiku tak pernah lari sedikit pun dengan Islam, tapi disebabkan ancaman itu bunuh, maka aku sebut di mulut. Turun ayat Quran membersihkan Ammar. Maksudnya boleh menyebutkan kalimah kufur sekiranya ancaman itu adalah bunuh. Tapi kalau ancaman tu turun grade,
Daripada 50 lebih jadi N19, itu tak boleh. Daripada kerja di wilayah, bekerja di Sabah, itu tak boleh. Tak boleh lafaz kalimah kufur. Tak boleh. Kalau ancaman itu bunuh sahaja, maka boleh kita sebut di mulut. Hati masih mutmainnun bil iman. Allah puji Ammar, hatinya masih tenang dengan iman. Allah Ta'ala buat turun bagi jelas Ammar ini hati dia penuh dengan iman. Sayyidina Ammar, dan dia menjadi satu. Ammar ni 10 yang terawal masuk Islam. Sayyidina Ammar bin Yasir antara 10 yang paling awal masuk Islam. Ada banyak pujian Rasulullah kepada dia. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok cerita berkenaan Sayyidina Ammar, sangat hebat. Sehingga ada satu hadis Nabi yang tak ada pada orang lain. Nabi kata syurga merindui 3 orang. Siapa boleh sebut sekarang, boleh balik awal ke bilik. Nabi kata syurga merindui 3 orang. Yang pertama Ali, yang kedua Ammar ibn Yasir, dan yang ketiga saya pun lupa. La ilaha illallah. Miqdad, tu riwayat lain ada 4 orang. Sayyidina Ali, Salman Al-Farisi. Kalau tak silap saya lah yang 3 orang tu, saya tak yakin. 2 tu yang saya yakin, Ali dan juga Ammar ibn Yasir. Syurga merindui dia. Oh, yang ni dahsyat kan. Syurga merindui mereka ini kerana perjuangan mereka daripada awal bersama dengan Rasulullah ni. Semua orang-orang yang awal masuk Islam sampailah Nabi wafat. Selepas kewafatan Rasulullah, Ammar ibn Yasir masih lagi berjuang. Bayangkan ketika itu negara China dah wujud waktu tu. Bangsa Cina ni memang dah ada waktu tu. Nabi menghantar ketika itu Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk berdakwah ke China. Bahasanya berbeza, rupa bentuknya berbeza, rupa paras berbeza, bentuk geografi keadaan kehidupan berbeza, seadatnya pakaian semua berbeza. Macam mana Arab ni nak pergi berdakwah dengan bangsa Cina? Tapi berjaya tak? Cina hari ni ada berapa juta? Lebih 60 juta Islam. Dan kubur sahabat Nabi yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas ada sampai hari ni. Dahsyat. Itulah perjuangan sahabat. Nabi hantar untuk pergi berdakwah. Itulah perjuangan mereka untuk pastikan Islam ni sampai kat tanah Melayu kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan tag untuk lagu Sumayyah. Apa dia? Okey. Sumayyah, dalam diri selembut sutra kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu baklam terang. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Padang pasir menjadi saksi ketabahan keluarga itu. 3 suami dan anak dibaring menghadap mentari. Disuruh memilih iman atau kekufuran, sama jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana. Dan kau pun tega memilih syurga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tolong
tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermaya, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman, Sumayyah kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayu buaya, menggoncang dunia mencipta sejarah. Sumayyah kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Ya Allah, Ya Allah, sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermaya, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman, Sumayyah kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayu buaya, menggoncang dunia mencipta sejarah. Sumayyah kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, yaitu iman dan taat. Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah. Serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.
Sadaqallahul azim. Kecintaan sahabat kepada Nabi SAW yang membuatkan antara faktor Islam ni disebarkan dengan baik pada zaman itu. Nabi kalau berwuduk waktu tu, Nabi kalau wuduk dengan bekas yang disebut qadah. Qadah adalah satu bekas yang Nabi sentiasa bawa untuk diisi air. Bila dituang, air yang berlebihan tu selalunya tak sampai ke tanah, sahabat-sahabat akan tahan, termasuk ludah Nabi SAW. Rupanya ludah, peluh Rasulullah dan yang lain-lain, termasuk darah dan air kecil Rasulullah, digunakan oleh para sahabat. Bila Nabi tidur, ni orang biasa tak ada tau. Saya hidup pergi ambil kencing orang biasa pula. Orang biasa ni memang ICU lah. Tak kira lah dia ustaz apa pun. Janganlah. Rasulullah ni bila Nabi tidur, orang ambil peluh tu dan dijadikan sebagai atar. Ya wangi. Nabi pernah berbekam, saya tak ingat nama sahabat tu. Nabi suruh buang, dia pun pergi. Kemudian dia kembali dengan cepat. Bila Nabi suruh pergi buang tanam, dia kembali dengan cepat. Nabi tengok muka dia, Nabi senyum, Nabi kata, letak mana darah tadi? Dia kata, dah buang. Bagi tahu betul, di mana kamu buang darah tadi? Dia kata, masuk di sini. Dia dah minum darah tu. Nabi kata, tubuh kamu takkan disambar api neraka. Darah yang tubuh Rasulullah. Sebab tu bila Nabi mengerjakan Hajjatul Wada' tu, rambut Nabi panjang sampai ke sini. Waktu Nabi bercukur tu, rambut itulah yang direbut oleh para sahabat. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Rambut tu ada sanadnya, dia tak boleh sembarangan orang turut keluar. Ni rambut Rasulullah. Kita tu dia menyulur. Dia setiap rambut tu dia ada sanad dia. Daripada mana kamu ambil rambut ni? Begitu. Ambil daripada tok guru saya sini. Sampailah sahabat yang pegang rambut tu dulu. Khalid bin Walid pegang, Hafsah bintu Umar pegang. Adalah nama-nama yang pegang. Dia bukan semua sahabat setiap satu, bukan. Maksudnya bila dapat tu kamu ambil mana? Di Kuwait tak silap saya ada lagi ribuan helai rambut tu. Kalau tuan-tuan buka dalam YouTube sekarang ada. Mereka masih jaga, setiap tahun mereka akan buka sekali untuk disapukan ubat pada rambut tu, dan dia memanjang. Dia makin panjang, rambut tu ada, masih ribuan lagi. Dan pada ulama-ulama, sebahagian ulama memang ada, masih ada lagi. Sebahagian, tapi kena tengok. Tak boleh sembrono kita ambil berkat kan. Jadi begitu kecintaan sahabat. Ada 100,000 kisah sahabat mencintai Rasulullah. 100,000 kisah. Tuan-puan, tak larat buat pelajaran Islami kan? Tak habis 48 siri, lagi 1000 siri. Banyaknya kisah kecintaan. Antaranya Rabi'ah ibn Ka'ab. Rabi'ah ini, tuan-puan tak pernah dengar nama. Sahabat Nabi ada ratus ribu. Jadi banyak nama-nama, dan semua mempunyai kisah cinta tersendiri kepada Rasulullah masing-masing. Rabi'ah inilah yang satu masa dia adalah bekas hamba. Nabi merdekakan dia, dapat jadi hamba Rasulullah, dan Nabi terus merdekakan. Itu orang panggil maula. Kalau orang sebut maula Rasulullah, seperti Safina, seperti Zaid ibn Thabit, seperti Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Maula bermaksud dulu pernah menjadi hamba abdi, kemudian Nabi bebaskan, Nabi terus merdekakan, dia jadi maula. Rabi'ah ibn Ka'ab pernah menjadi sekejap hamba, kemudian Nabi bebaskan. Waktu itu dia, semua orang balik, dia akan duduk di depan rumah Rasulullah. Ini bukan cerita Mekah. Kita sudah berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Rumah Rasulullah dekat Raudah tu, dekat maqam Nabi.
Di belakang maqam Nabi ada 5-6 rumah isteri Rasulullah. Semua bilik, bukan rumah lah, bilik sampai ke sana belakang tu. Ada babun nisa apa semua tu kan. Di situlah semua ada bilik. Lepas tu di depan tu pun ada 2-3 bilik. Itu akan ada laluan untuk kita ziarah Rasulullah, bagi salam ke Nabi. Kita bagi salam ke Rasulullah di maqam. Belakang maqam ada 5-6 bilik. Depan pun ada 2-3 bilik. Isteri-isteri Rasulullah, Hafsah, Juwairiyah, Saudah, Zainab bintu Jahash, semualah. Semua di Sayyidatuna Aisyah, semua di situ. Bila semua sahabat balik, Rabi'ah bin Ka'ab dia tunggu. Dia kata, setiap hari Nabi bangun malam. Setiap hari. Aku nak tunggulah. Kalau Nabi bangun, nak pergi ambil air untuk nak Rasulullah berwuduk, bersihkan badan. Musim sejuk. Musim sejuk Arab ni, kalau tak ada selimut, dalam hotel boleh tidur tak? Kalau tak ada selimut, tak boleh. Kalau musim sejuk Arab. Jadi dia tunggu di luar rumah Rasulullah. Nabi bangun, buka tengok ada Rabi'ah bin Ka'ab. Dia tanya, wahai Rabi'ah, kenapa tak balik? Dia kata, Rasulullah perlu air. Aku pergi ambil air. Nabi tengok Rabi'ah, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Dia balik waktu lain, rehat, malam dia akan tunggu. Satu-satunya sahabat yang menunggu. Satu hari Nabi panggil, wahai Rabi'ah, sal. Nabi kata, wahai Rabi'ah, minta. Sal tu minta. Ataupun is'al. Siapa belajar masalah, sal ataupun is'al. Sal, minta. Bukan tanya, minta. Utlubni. Wahai Rabi'ah, minta. Rabi'ah pun kata, ya Rasulullah, nak masuk syurga tapi duduk sebelah kamu. Bijak. Musa bijak. Bukan minta Lambo. Dia tak minta rumah yang 12 bilik tu. 12 bilik, 9 bilik. Tanah 100 ekar. Unta 1000 ekor ke. Ya Rasulullah, nak masuk syurga tapi nak duduk sebelah kamu. Rasulullah kata, tak, permintaan lain. Bukan akhirat ni, hak dunia ni ikut nak. Dia kata, ya Rasulullah, huwadha. Yang tu je. Cara sahabat berfikir. Adakah mereka miskin? Ramai. Milioner, multi-milioner, bilioner, ramai sahabat. Multi-milioner, bilioner pun ramai. Bukan maksudnya bila mereka mendahulukan akhirat dunia, jadi mereka jadi, kan? Tapi sahabat ni mendapat dua-dua. Dia kata, ya Rasulullah, itu je. Nabi pun kata kat dia, wahai Rabi'ah, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku untuk membawa kamu ke dalam syurga yang kamu minta tadi dengan membanyakkan sujud. Ni rahsia dia. Sujud ni apa? Bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah. Sujud bermaksud solat. Solat paling power sekali. Siapa ada masalah solat 2 rakaat, minta Allah Ta'ala selesaikan. Hati resah, sambung lagi 2. Rasa tak tenang lagi, bangkit, sambung lagi 2. Itulah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu daripada 100,000 kisah tadi, sahabat ni dalam otak dia satu je, nak duduk dengan Nabi, nak duduk sebelah Rasulullah sampai dalam syurga. Jadi semoga kisah tu menjadi iktibar kepada kita semua. Saya silakan Apek untuk lagu nasyid yang seterusnya. Dua lagi. Ini kasih sahabat kepada Nabi. Kasih sahabat kepada Nabi. Oh, kasih sahabat tadi, tadi. Ni kasih Rasulullah. Ni ya. Okey. Dalam sirahmu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Kau diutus atas nama kebenaran,
dengan fasih lidah beri penjelasan, sabar dalam apa jua keadaan, tak goyah dengan ranjau tekanan. Walau diri bisa menaluki tatan, tetap rendah hati penuh sederhana, segalanya demi lillahi ta'ala. Azimat yang berharga Rasulullah, dengan hikmatmu terpancar syiar agama, mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Rasulullah, engkau tinggalkan semangat, juang tertinggi membina satu akidah, membangun iman, bertahun di lapang jalan. Sahih hadis dan Al-Quran menjadi sumber cahaya pedoman, hanya itu yang kau wariskan, akan selamat dunia akhirat. Rasulullah terlalu tinggi padamu, pejuang jiwa di dalam sunnah yang utama, menyambungkan kasih padamu. Ya Rasulullah, dalam sirahmu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Kau diutus atas nama kebenaran, ya Habiballah, ya Habiballah, menghapus jahiliyah. Rasulullah, ya Habiballah, apabila terkenangkanmu mengalir air mataku. Sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Lepas ni Oleh itu
Jika kamu berpaling menderhaka, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Ada dua lagi pusingan. Yang ni kemudian terakhir. Semua orang tahu dengan jelas bahawa Nabi mencintai saya dan kita semua lebih daripada mencintai dan mengutamakan dirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam sirah ada banyak keadaan Nabi berfikir tentang umat. Dulu waktu saya belajar 2001, mula belajar dengan ulama-ulama Syam, ulama Syria, belajar sirah. Rasulullah selalu berfikir tentang umat. Saya tak faham fikir macam mana, berfikir tentang apa, berfikir untuk siapa, dan berfikir ke arah apa. Jadi saya jadi tak faham. Selepas banyak kali kita dengar, kita ulang, para ulama kita beritahu ulang, sekarang masuk ke dalam masyarakat berdakwah, ayat yang dahulu disebut-sebut yang tak faham dulu ni baru kita faham sekarang ni. 8 bilion, bayang 8 bilion, 2 saja Islam, lagi 6 tidak Islam. 6 bilion ni hari-hari mati. Hari-hari ada yang mati, ratusan, bahkan ribuan yang mati setiap hari. Daripada 8 bilion ni mati. Sebab tu waktu saya ke Vietnam dengan pelayaran Islamik dulu, saya dimaklumkan tak sampai 1% yang Islam di Vietnam. Tak sampai 1. 0.4 ke macam tu lah. 0.0 sangat sedikit. Bila berjalan di kaki jalan raya, saya tengok muka ibu-ibu kan. Kemana beliau kalau esok mati? Kemana beliau? Kekal dalam neraka. Kekal ni selepas berapa juta tahun. Neraka ni untuk mudah faham, boleh bayang bilik ni kemudian dipenuhi api. Setahun, 2 tahun, 1,000,000 tahun. Ahli neraka mengetuk-ngetuk dan memanjat-manjat untuk keluar. Kan ada Quran tu, ayat-ayat Allah Ta'ala cerita. Mereka cuba untuk keluar, mendaki, memanjat. Takkan boleh keluar sampai selama-lamanya. Itulah antara yang difikirkan oleh Rasulullah siang dan malam. Nabi termenung mikir. Kata seorang sahabat, Nabi solat satu hari, Nabi solat sampai ayat in tu'adzibhum, balik cuba tengok. Ayat ini adalah ucapan Nabi Isa ketika bermunajat dengan Allah. Dulu waktu Nabi Isa hidup, Allah ambil ucapan Nabi Isa ni letak dalam Quran, iaitu munajat Nabi Isa, wahai Allah, kalau kamu seksa mereka yang bersalah ni, semua itu hamba abdi kamu ada hak untuk seksa mereka. Wa in taghfir lahum, tapi kalau kamu ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, kau Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Nabi sampai ayat ni, Nabi ulang sampai subuh. Sebab qiyam Nabi daripada pukul 4 ke zaman kita hari ni sampai jam 6 subuh. Contoh qiyam Nabi. Nabi tidur, Nabi bangun, Nabi tidur semula setengah jam sebelum subuh. Macam itulah. Jadi Nabi ulang ayat ni sampai subuh. Kata sahabat Sayyidina Aisyah ataupun yang lain saya tak ingat, Nabi ulang ayat ni saja. Sambil Nabi menangis teresak-esak, tak berhenti-berhenti, sehingga Allah mengutuskan Jibril. Wahai Jibril, pergi tanya Muhammad, ma yubkihi, apa yang membuatkan dia menangis? Walaupun Allah maha mengetahui, tapi Allah nak kisah ini sampai kepada kita. Turun, tanya, Rasulullah pun jawab, ummati ya Jibril, umat aku. Teringat umat aku wahai Jibril. Panjang lagi. Kan panjang, dia 1500 tahun umat Nabi hidup. Nabi kata, ummati ya Jibril, ummati. Lama aku teringat umat aku. Apa nak jadi dengan mereka? Masa masih
Masih jauh untuk umat aku menempuh kehidupan. Kan ramai hari ni 8 bilion. Siapa yang nak Islamkan mereka? Tim kami di sekolah, kami buat kajian sikit, ada 100 lebih negara yang bilangan umat Islam 0%. Siapa yang nak sebarkan kepada mereka? Seperti dia. Subhanallah. Maka yang inilah yang Nabi tangisi tiap-tiap hari. Menangis bukan 5 minit, bukan 10 minit, bukan teringat tentang duit gaji hak bulan ni pun tak cukup. Nabi teringat kepada masa depan akhirat umat. Maka Nabi menangis, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Yang ni juga yang perlu menjadi kerisauan kita. Sepatutnya tiap hari kita berdoa, memikirkan macam mana nak biarkan mereka sebut la ilaha illallah. Itu paling penting. Satu kataan itulah untuk tidak mengekalkan mereka dalam neraka. Waktu Abu Talib nak meninggal pun kataan itulah yang Nabi duk pujuk tepi Abu Talib, wahai bapa saudaraku, sebut yang ni je, sebut yang ni saja. La ilaha illallah. Tuan-puan hidup 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Berapa billboard yang tuan-tuan nampak tulis la ilaha illallah? Berapa? Berapa? Banyak tak? Di Malaysia, billboard di highway ada tak la ilaha illallah? So tak ada seorang jutawan Malaysia yang ribu Melayu tu teringin untuk letak la ilaha illallah. Saya pernah ceramah depan ratusan jutawan. Saya sebut kataan ni, saya sebut ayat ni. Tak malukah Allah pinjamkan duit, tak ada seorang pun teringin nak tegakkan kalimah la ilaha illallah di tepi highway tu. Oh, produk hampa lambat hampa letak. Satu tu 40 hingga 50 ribu puan-puan. Setahun. Tak ada siapa gamak teringin untuk letak benda tu supaya kan ratusan ribu lalu highway tu. Semua melihat kataan tu. Ya, subhanallah. Di pakat tengoklah keadaan ini yang dirisaukan oleh Nabi SAW. Saya silakan Apek untuk nasyid yang seterusnya. Silakan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucuk tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucuk dirimu, tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan. Boleh sama-sama. Ya Rasul, tak pernah
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا kepada ummati ku tahu bimbang kau tentang kami, syafaatkan kami. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terima kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Kami rindu padamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang telah didahului oleh beberapa orang Rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik berpindah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada tandingnya itu. Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, yaitu ketetapan ajal yang tertentu masanya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian, sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dan balasan dunia itu. Dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu. Dan kami pula akan beri balasan akhirat kepada orang-orang yang bersyukur. Subhanallah. 63 tahun 53 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Begitulah sirah Rasulullah. Waktu berusia 63,
setelah Nabi berjaya mengislamkan lebih kurang ketika itu 150,000 orang, ketika itu lebih kurang. Angka tu diambil dalam Hajjatul Wada' yang Nabi buat. Ada lebih 100,000 sahabat yang berhimpun di Mekah. Lepas tu campur-campur lah yang lain-lain, lebih kurang 150,000. Nabi selesai berperang, orang serang Madinah. Nabi bimbing, pimpin para sahabat, menang. Ujian. Lepas peperangan 1, peperangan 2, peperangan 3, sampai di akhirnya umur 63, di dalam rumah yang kita duduk melawat itulah, yang maqam tu, yang kita duduk bagi salam itulah, itu adalah rumah Sayyidatuna Aisyah. Nabi mula sakit di akhir bulan Safar. Lepas Safar, bulan Safar, lepas Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Akhir Safar, Nabi dah mula sakit. Nabi dah mula demam. Tengok Allah Ta'ala uji ya Rasulullah. Dia bukan bila jadi wali ni dia boleh buat macam tu, keluar api. Okay. Lepas tu keluar sayap, terbang pergi Mekah. Boleh jadi wali, bukan. Dia bila jadi wali, siapa-siapa pun bila jadi wali, maksudnya ujian kamu akan lebih berat. Kamu akan diuji dengan ujian yang lagi berat. Sebab tu Sayyidatuna Maryam ketika dia menjadi waliullah yang tinggi, 4 wanita, ketua wanita syurga, dia hanya beribadat tiap-tiap hari, tiba-tiba mengandung. Pening dia. Tak pernah disentuh lelaki. Dia sebut walam yamsasni bashar. Mengandung. Dia lagi berat. Bila jadi kekasih Allah, Allah Ta'ala akan bagi lagi berat. Nabi kekasih Allah nombor 1. Dekat-dekat nak wafat, Allah gandakan ujian. Akhir Safar, Nabi demam. Nabi sakit, panas badan. Sahabat masuk ziarah, pegang Rasulullah, angkat tangan. Sahabat masuk ziarah, Nabi sakit, akhir-akhir hayat. Sahabat pegang, tarik tangan itu, ya Rasulullah, panas. Baru mereka tahu, Nabi sebut, inna nu'aku kama yu'akur rajulani minkum. Kami bila Allah uji, sakit apa pun, kesakitan dia adalah 2 kali ganda kalian. 2 kali, semua 2 kali ganda. Sakit gigi 2 kali ganda, sakit kepala 2 kali ganda, semua 2 kali ganda. Demam panas kita 2 kali ganda. Sehingga sahabat angkat tangan. Waktu tu Nabi dah tak boleh nak setiap hari ke masjid, walaupun sebelah aja rumah Sayyidatina Aisyah. Nabi minta untuk dirawat rumah Sayyidatina Aisyah. Wanita kedua yang paling Nabi sayang selepas Sayyidatina Khadijah adalah Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah ni bukan sebab dia anak dara tak, sebab memang sebab iman dia, sedekah dia. Belum cerita lagi sedekah Sayyidatina Aisyah. Dahsyat. Dia punya ibadat dia, Sayyidatina Aisyah ni hebat, sebab tu Nabi sayang. Maka di rumah itu Nabi dirawat. Waktu Nabi larat sikit, Nabi dipapah keluar. Sampai subuh 12 Rabiul Awal, Nabi minta Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Sayyidina Abu Bakar pun nak jadi imam. Nabi minta untuk kepalanya diikat sebab sakit yang melampau. Kita pernah ke sakit kepala ikat ni? Ikat kejap ni. Saya sakit kepala kadang-kadang, tapi tak ada lah sampai. Nabi mengambil kain yang berwarna kuning. Ini tak ada munasabah apa-apa tau. Saya pakai cari kuning juga ni. Ini sakit kepala ni. Waktu tu kain kuning yang ada, Nabi pun ambil, Nabi ikat kejap di sini sebab terlalu sakit di sini. Terlampau sakit ikat. Bangun tak boleh. Nabi bangun tak boleh. Subuh 12 Rabiul Awal, Nabi berdiri sampai ke tirai. Tirai itu daripada Raudah tu, maksudnya yang maqam, bukan daripada depan yang kita jalan pergi salam tu, maksudnya di tepi lah tempat kita solat tu. Daripada situ ada tirai. Dulu tirai. Nabi pun selak tirai. Bila Nabi selak tirai, kata Sayyidina Anas, kami semua melihat Rasulullah waktu dia tengah semayang tu. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Semua tengok. Semua melihat dia. Sebab tunggu Nabi. Sebab tunggu Nabi lama. Tunggu Nabi keluar lama. Semua bila Nabi selak tirai, semua tengok. Kata Sayyidina Anas, kalau bukan dalam solat, kami sudah melompat kegembiraan. Sebab kami semua sedang menanti Rasulullah yang sakit. Tiba-tiba kami nampak Nabi menyelak tirai tu. Itulah senyuman terakhir Rasulullah kepada semua sahabat. Kata Sayyidina Anas. Senyuman yang terakhir, Sayyidina Anas kata,
Itulah yang terakhir kami tengok Nabi senyum kepada kami. Lepas tu kemudian Zainal Abu Bakar nak undur ke belakang, Nabi buat tangan macam tu. Nabi melepaskan tirai, rupanya Rasulullah tak larat lah nak datang. Nabi masuk. Waktu tu lah Nabi letak kepala, Nabi pitam, Nabi jaga sapukan air ke muka. Di dalam rumah itu ketika itu hanya ada beberapa orang, Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar dan Abdul Rahman ibn Abi Bakar, adik ataupun abang, saya tak pasti, adik ataupun abang. Dia pun masuk. Dia memegang kayu sugi, kayu siwak. Nabi tengok kayu siwak tu. Sayyidina Aisyah tanya, "Turiduhu ya Rasulullah, nak ke?" Nabi angguk, nak. Masih nak membersihkan diri. Nabi tahu sudah dekat masanya untuk pergi. Nabi nak membersihkan diri, mulut. Nabi suka membersihkan mulut, sentiasa bersih mulut Rasulullah. Nabi pun ambil kerah, Nabi pegang balik duk macam tu. Nabi pegang, Nabi tak cakap apa-apa dah. Waktu tu dah tak mampu cakap apa dah. Tubuh Nabi panas. Allah uji Nabi sampai kemuncak. Sebab itu kekasih dia, sampai kemuncak untuk dilonjakkan kedudukan Nabi nombor 1 di kalangan seluruh alam. Bila Nabi pegang keras, Nabi tak gosok, Nabi tak di tangan. Sayyidina Aisyah pun ambil. Sayyidina Aisyah kata, "Ulinuhu laka ya Rasulullah, aku lembutkan pada kamu." Nabi angguk. Sayyidina Aisyah pun gigit. Kan kayu sugi bila dia lama dia akan keras. Gigit, lembutkan, gigit dengan air luar Sayyidina Aisyah. Kemudian Sayyidina Aisyah suar kepada Nabi, hulur. Nabi pun ambil dan Nabi bersugi. Keadaan terakhir Rasulullah SAW, Nabi pun bersugi. Nabi letak balik. Kata Sayyidatina Aisyah, sakaratul maut, kata Sayyidatina Aisyah, dialami oleh semua orang termasuk Rasulullah, kesakitan ketika mati. Dan aku melihat sendiri Rasulullah di atas ribaku ketika mana nazak. Nabi juga menghadapi sakaratul maut, hak sakit tu. Rasulullah pun rasa yang kesakitan itu. Masya Allah. Maka Nabi pun letak. Itulah yang terakhir. Kemudian Nabi melafazkan perkataan yang terakhir, dalam kehidupan baginda, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin Allahumma ighfirli warhamni. Dua keadaan yang menyelamatkan kita di akhirat. Apabila Allah ampun kita, Allah kasih kita. Itulah ucapan terakhir, kata Sayyidina Aisyah, aku letakkan telinga aku betul-betul di mulut Nabi untuk aku tahu apa yang Nabi sebut. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin Allahumma ighfirli warhamni. Allahumma. Nabi diam sebentar. Sebab Nabi diberi pilihan ketika itu. Para rasul diberi pilihan. Nabi Musa, Nabi Daud, semua diberi pilihan. Nabi diam sebentar. Nabi kata, Allahumma rafiqal a'la. Nabi angkat tangan dia. Maksudnya Nabi memilih untuk menuju Allah. Allahumma rafiqal a'la. Allahumma rafiq. Diberi pilihan untuk kekal ataupun untuk diambil nyawa. Nabi pilih untuk menuju kepada Allah. Allahumma rafiqal a'la. Allahumma rafiqal a'la. Abdul Rahman waktu tu ada 2-3 orang, Ibn Abi Bakar, orang, mereka pun keluar bagi tahu Nabi dah tak ada. Melutut Sayyidina Uthman di luar, tak boleh bangun. Sahabat-sahabat tak boleh berjalan di luar. Sayyidina Umar mengamuk. Sayyidina Umar kata, siapa sebut Nabi mati, aku pancung dia. Kan? Jadi sahabat-sahabat tak dikawal diri mereka sebab Rasulullah meninggal. Sahabat tak dikawal. Seorang saja yang boleh bercakap ketika itu, iaitu Abu Bakar Ibn Abi Quhafah, manusia nombor 1 di kalangan umat Nabi SAW. Hebatlah. Dia seorang je yang mampu bercakap. Yang lain jadi sewel, jadi macam-macam lah, seperti dia tak boleh nak kawal. Sebab Rasulullah meninggal. Sayyidina Umar paling tak boleh kawal. Dia mengamuk dia. Pegang parang dia, pegang pedang dia, mengamuk. Pusing dengan sebut Rasulullah meninggal. Sayyidina Abu Bakar naik, bacakan ayat Quran. Ayat Quran yang tadi ni kan, Muhammad itu mati
yang maha hidup, kekal hidup adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Quran bercakap bahawa satu hari Muhammad SAW itu akan mati. Sayyidina Umar kata, seolah-olah aku tidak pernah mendengar ayat itu, walaupun Sayyidina Umar menghafal 30 juzuk. Sayyidina Umar adalah antara sahabat yang menghafal semua ayat Quran. Dia kata, seolah-olah aku tidak pernah mendengar ayat itu. Bila Abu Bakar cakap, semua baru tenang. Waktu tu baru kesemuanya tenang dengan pemergian Rasulullah SAW, dan Nabi dikebumikan. Selepas pada tu kita dengarkan persembahan yang terakhir untuk pagi ini. Silakan Nabi. Kau masih tersenyum mengubat lara, selindung derita yang kau rasa. Senyuman yang mententeramkan setiap insan yang kebimbangan. Hakikat tak tanggung lagi derita di pangkuan istri Humairah, menunggu saat ketikanya diangkat roh bertemu yang esa. Dijenuh di bencana air, kau sapu di muka, berlalu zikir mengutus asih pada umat dan akhirat. Dan tibalah waktu ajal bertemu penuh ketenangan, jiwamu berlalu linangan, air mata syahdu iringi permergianmu. Oh sukanlah untuk umat menerima, bahkan payah untuk umat mempercaya, tetapi iman merelakan jua bahawa manusia kan mati akhirnya. Tak terlafaz kata mengungkap hibah, menghanalah seluruh semesta. Walaupun kau telah tiada, bersemarak cintamu selamanya. Dan tibalah waktu ajal bertemu penuh ketenangan, jiwamu berlalu linangan, air mata syahdu iringi permergian.
sesasilah sesungguhnya kami merindui. Rasulullah SAW manusia yang paling kita nantikan, yang paling kita rindui untuk kita bertemu. Manusia pertama yang masing-masing kita semua teringin nak pergi bersembang dengan Nabi SAW, sebab memiliki mukjizat akhlak yang hebat. Antara mukjizat akhlak Nabi yang hebat adalah membalas jahat orang dengan kebaikan. Macam mana nak buat tu? Mustahil lah. Termasuk saya tak mampu perkara tersebut. Bila baca sirah yang panjang sikit, melihat keajaiban akhlak Nabi ni, membalas jahat orang tu dengan kebaikan on the spot tu. Yang on the spot tu. Berapa kali Nabi tawaf, orang datang pegang pisau dalam jubah dia tu. Memang nak tusuk ke perut Nabi SAW. Jibril mai bisik, "Wahai Muhammad, dia bawa pisau untuk tusuk kamu." Nabi tak lari. Tak lari. Sampai dia mai dekat, Nabi hanya pegang saja. "Kamu nak buat apa?" Pegang saja. Tak marah, tak herdik, tak jerkah. Nabi hanya pegang dada, Nabi pegang, Nabi baca. Nabi angkat tangan, Rasulullah jadi orang yang paling dikasihi oleh lelaki itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk musical forum sunnah pula sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 48.0. Saya akan kembali kepada Encik Suhaib. Silakan. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Berikan tepukan gemuruh kepada barisan panelis kita. Terima kasih. Baik, sejam 40 minit. Itu dia ya. Apa nama tu, masih yang tegak-tegak, ada yang lentok-lentok kan. Tapi yang paling best sekali ialah syahdu melayan cita-cita Rasulullah ini kan. Dia membawa kembali walaupun kita tak pernah bertemu kan. Kita tiba-tiba rasa rindu. Sedangkan Ustaz, boleh tak sikit je Ustaz ceritakan suasana yang mana Rasulullah dengan sahabat-sahabat. Dia tanya dengan sahabat-sahabat, dia kata, "Tahukah kamu yang dia kata ada insan yang istimewa kan, yang mana Rasulullah pun rindukan kita Ustaz." Sikit je Ustaz. Boleh Ustaz sikit je cerita tu. Dah sejam 40 minit ni. Lama tu. Nak ni juga. Yang tu Nabi dengan sahabat, kemudian Nabi merindui kekasih-kekasihnya. Sahabat heran lah. Sahabat tanya, "Kami kan ada di sini, kalian sahabat-sahabat aku, kekasih ni, mereka yang datang lepas ni tak pernah tengok aku, tapi beriman dengan aku, mengasihi aku, mereka merindui aku. Kita lah kan." Memang Nabi teringat. Bahkan Nabi kenal kita sebab antaranya Nabi kenal kerana orang yang berselawat akan disampaikan nama kita, orang yang berselawat tu, kepada Rasulullah sekarang ni sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebabkan Nabi selalu mendengar nama kita, Nabi kan kenal nanti apabila bertemu dengan kita, "Kamu banyak selawat kepada aku dulu waktu hidup di dunia dulu." Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Cerita tu tak pernah basi dalam hidup saya. Alhamdulillah, saya suka cerita tu. Dan ada permintaan daripada ibu-ibu yang telah pun menempah baju-baju bling-bling dan sebagainya. Jadi nak buat grup foto, dia tak lawa Cik Mi tu dia. Jadi kita tukar program.